Pada kali ini, Khalish akan bercerita mengenai kisah seram terserempak hantu di tempat kerja di waktu malam. Kisah ini diceritakan oleh Ani, di mana ia berlaku beberapa tahun yang lalu, di mana dia sedang bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta. Oleh kerana Ani tinggal berdekatan dengan tempat kerja, maka dia ditugaskan untuk membuka shutter office setiap pagi kerana office tempat dia bekerja tidak ada pegawai keselamatan. Oleh itu, Ani terpaksa turun awal setiap pagi membuka shutter dan pintu office sebelum melangkah masuk ke bilik kerani, dan dia juga merupakan orang yang terakhir sekali menutup shutter office. Kisah seram Ani ini terjadi pada satu malam di mana ketika kesemua staf sudah balik bekerja, seperti biasa, Ani adalah orang terakhir yang perlu menutup shutter dan memandangkan Ani perlu menyiapkan kerja-kerja filing, archiving dan juga menyiapkan laporan syarikat. Tetapi pada hari itu, oleh kerana kerjanya masih belum selesai, Ani memesan suaminya untuk mengambilnya lewat sedikit, iaitu dalam pukul 10 malam, berbeza dengan hari kebiasaannya kerana dia perlu menyiapkan laporannya yang perlu dihantar esok pagi. Dipendekkan cerita, suatu ketika Ani sedang menaip laporan di biliknya di pejabat. Tiba-tiba Ani terdengar bunyi telefon berdering dan Ani pergi mengangkat gagang telefon, tetapi tiada sesiapa pun yang menelpon. Ani pun kembali ke tempatnya dan mendengar sekali lagi telefon berdering. Ani berasa aneh kerana waktu itu sudah hampir pukul 9 malam dan cuma tinggal dia yang berada di pejabat, dan mustahil ada orang yang menelpon pada pukul 9 malam. Tetapi Ani tetap juga pergi mengangkat telefon, dan panggilan yang dijawabnya masih tiada orang di talian. Ani beranggapan ada orang yang sedang bermain dengannya, dan Ani meletakkan telefon. Ani kembali semula ke tempatnya dan menyambung menaip laporannya yang perlu dihantarnya esok hari. Ketika fokus menaip laporannya, tiba-tiba Ani terasa ada satu bayang hitam sedang berlari di depannya dengan sepantas kilat. Ani terkesima seketika dan wajahnya memerhati kiri dan kanan. Ani cuba memberanikan diri dan angkat dari tempat duduknya untuk pergi ke tingkap di hadapannya di mana bayang itu berlari. Ternyata dia lupa tingkap di tepinya masih terbuka dan angin meniup langsir di tingkap itu. Sebaik memusingkan badannya untuk kembali semula ke tempat duduknya, Ani terlihat sekali lagi bayang-bayang hitam berlari pantas di belakangnya. Pada waktu itu, Ani mulai cemas dan bulu romanya meremang, dan dia merasakan akan kehadiran sesuatu di situ. Tetapi Ani berkata di dalam hati, mungkin dia hanya berhalusinasi. Ani terus kembali dan menyambung semula kerja menaip laporannya. Tiba-tiba ada satu bunyi yang kuat terjatuh dari almari. Ani terkejut dan pergi ke arah almari dan melihat file-file yang berada di almari jatuh. Waktu itu, Ani berasa sangat pelik kerana bagaimana file-file boleh terjatuh dari almari seperti dibuang orang. Pada waktu itu, bulu tengkuk Ani berdiri dan merasakan ada sesuatu, tapi Ani hanya mendiamkan diri
dan kembali semula menyambung kerjanya. Dan ketika itu, bunyi seperti orang sedang berjalan di dalam pejabat membuatkan Ani merasa kejut dan mula mengeluarkan suara bertanya, "Siapa tu?" Tapi apabila mendengar suara Ani, bunyi tapak kaki itu terus berhenti seketika. Walaupun begitu, Ani beranggapan mungkin khayalannya kerana tiada orang lain di pejabat pada waktu itu dan cuma dia seorang sahaja. Maka mungkin itu hanya perasaannya sahaja. Tetapi alangkah terkejutnya Ani apabila terpandang di dinding ada seseorang yang sedang memerhatikannya dengan wajah yang tersangat hodoh. Ani mulai menggigil dan mencapai pen yang ada di mejanya dan membaling ke arah lembaga itu, dan tiba-tiba lembaga itu sekelip mata hilang dari pandangannya. Waktu itu barulah Ani menyadari bahawa ada hantu sedang memerhatikannya. Walaupun begitu, Ani tetap tenang dan terus menyambung kerjanya. Dan pada waktu itu juga, kedengaran seperti ada bunyi pintu dihampas, berdekatan dengan tandas di dalam pejabatnya, berdekatan dengan tempat biliknya. Oleh kerana rasa seperti tidak tenteram diganggu ketika membuat kerja, akhirnya Ani membuka audio bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di komputer di mana dia sedang menaip laporannya. Tiba-tiba, Ani terdengar suara wanita yang memanggil namanya. "Ani, Ani, Ani." Ani pun menjerit, "Hei, jangan kacau akulah. Aku tak takut dengan kau. Pergi kau dari sini." Pada waktu itu, Ani sudah berpeluh dan sepertinya mahu balik serta-merta dari ofis, tetapi suaminya masih belum sampai kerana suaminya sudah dipesan untuk mengambilnya lewat sedikit. Oleh itu, Ani tiada pilihan dan terpaksa menunggu suaminya sampai, dan barulah dia dapat pergi balik kerja pada malam itu. Berbalik kepada makhluk yang mengganggu Ani tadi, hantu itu masih juga mengganggu Ani. Pada kali ini, Ani mendengar suara sayup-sayup dari arah tandas. Tetapi Ani tidak mengindahkannya, malah membesarkan audio bacaan ayat suci Al-Quran dari komputernya. Tiba-tiba ada bunyi seperti orang mengetuk dinding, dan pada waktu itu Ani sempat melihat ada satu wajah sedang memerhatikannya dari arah dinding. Ani mulai cemas dan terus mengemas barangnya. Tiba-tiba bunyi kereta suaminya menghon dari luar kedengaran, dan Ani terus bergegas keluar dan menutup lampu dan kipas, komputer di bilik pejabatnya, dan seterusnya bergegas menutup shutter. Ani terus berlari ke kereta suaminya dengan cemas. Ketika memasuki kereta, suaminya bertanya, kenapa Ani kelihatan seperti ketakutan dan panik. Ani berkata kepada suaminya bahawa ada hantu di dalam pejabatnya. Dalam pada itu, suami Ani pun menasihati Ani supaya jangan balik lewat malam seorang diri kerana kerja boleh disambung esok hari. Ani menganggukkan kepala dan kemudiannya terus membisu dan diam 1000 bahasa. Selepas itu, mereka berdua terus berangkat balik ke rumah. Keesokan harinya, Ani menceritakan kepada rakan sekerjanya peristiwa dia diganggu hantu ketika balik lewat malam semalam. Menurut rakan Ani, bukan Ani sahaja yang pernah terserempak dengan hantu di ofis pada waktu malam. Mereka juga pernah mengalami pengalaman yang sama,
cuma tidak mahu membesarkan cerita kerana takut dituduh mereka-reka cerita. Sejak hari itu, Ani tidak berani lagi balik kerja lewat malam kerana pernah mengalami pengalaman aneh dan seram diganggu hantu wanita hodoh pada waktu malam. Baki-baki kerja laporannya yang perlu ditayar akan disiapkannya di rumah. Begitulah kisah dan pengalaman Ani diganggu hantu di pejabat pada waktu malam. Mungkin ramai juga yang pernah mengalami pengalaman yang serupa dengan Ani, iaitu pernah terserempak hantu apabila kerja seorang diri di waktu malam di pejabat. Wallahu a'lam bishawab.